Banyak orang kata, oh saya pakai corn oil, kita pakai apa lagi, canola, minyak jagung. Tak bagus. Minyak sayur-sayuran adalah minyak yang paling tidak bagus, sebab dia ada omega 6. Kita nak omega 3. Minyak yang paling bagus sekarang, top in the ranking, still minyak nyo. Still minyak nyo. Sebab minyak nyo dia ada omega 3 yang tinggi. Kita nak omega 3. Omega 3 sentiasa berlawan dengan omega 6. Omega 6 dia menyebabkan proses inflamasi berlaku, kolesterol tinggi, dan dia menyebabkan salur darah kita senang tersumbat. Omega 3 adalah lawan. Sebab tu imbangan antara omega 6 dengan omega 3 kena betul. So bertukarlah kepada minyak nyo. Susah nak dapat minyak nyo sekarang sebab apa? Dah ngomong nyo muda semua. Nyo tak dan tua. Asal nyo muda, semua benda nak nyo muda. Nyo tak dan tua untuk keluarkan santan. Okey, satu lagi, orang tak berapa tanam nyo pun. Sekarang orang tak tanam nyo. Minyak yang kedua yang bagus, minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit, cari minyak kelapa sawit yang warna kemerah-merahan. Dia ada tocopherol, tocotrinol nama dia, tocotrinol. Dia ada tocotrinol. Minyak kelapa sawit yang bagus, bukan pasal nak promote Felda sangat ni. Saya pun memang anak peneroga Felda, tapi bukan nak promote Felda sangat. Tapi sebab memang minyak kelapa sawit yang paling bagus selepas minyak nyo, dan yang ketiga minyak sapi. Minyak sapi. Tapi orang Melayu tak apa nak makan minyak sapi je. Orang Melayu makan minyak sapi ni bila buat nasi minyak. Nasi minyak je. Minyak sapi antara yang bagus. Kemudian minyak zaitun. Tapi minyak zaitun dia tak ada omega 3 dalam minyak zaitun. Yang ada dalam minyak zaitun adalah omega 9. Sebab tu minyak zaitun kita kena pilih betul-betul untuk masak. Lepas tu dia kata dia ada minyak zaitun, bukan minyak dipunyai oleh Puan Zaitun. Minyak zaitun tu dia omega 6, omega 9. Jadi minyak zaitun dia tak boleh buat deep fry, menggoreng yang guna haba tinggi tu, sebab minyak zaitun daripada omega 9 dia akan tukar kepada omega 6 bila kita deep fry. So minyak zaitun sepatutnya baik, tapi bila kita goreng dia akan tukar. Minyak zaitun untuk goreng dia ada special. Dia ada special minyak zaitun untuk goreng. Jangan bahang-ambang je beli minyak zaitun yang mana satu. Satu lagi, minyak zaitun bila kita beli, kita kena pilih yang clear ke yang keladak. Yang clear, yang keladak. Banyak orang cakap, hok clear doktor, hok bagus kali. Minyak zaitun ni ada banyak jenis. So pilih yang bagus. Virgin dengan extra virgin tu pun dia ada ciri-ciri dia tertentu. Yang mana satu yang itu kita boleh bincang semula nanti. Yang mana satu yang lebih baik. Kemudian minyak zaitun kadang orang buat dressing last sekali. Masakan kalau api dah tutup dah, masa tu kita letak kat sayur. Ataupun sama macam minyak kelapa dara. Orang lelaki yang masih suka dara, anak dara yang masih suka. Tapi apa tu, kenapa orang minyak kelapa dara mahal? Padahal dia minyak nyo je kok. Minyak nyo biasa dengan minyak kelapa dara. Kenapa minyak kelapa dara mahal? Minyak nyo biasa, bukan nyo luar biasa ni, minyak nyo biasa, kita dapat cara apa? Kita tanak dia dah. Kita koyak. Orang panggil koyak ke kupas ke kelapa? Tak kira lah warna-warna pun kan. Kita dapatkan isi room dia. Lepas tu kita masak ataupun tanak dia. Lepas tu dapat minyak. Lepas tu by product dia kita dapat juga tahi minyak. Lepas tu buat sambal tahi minyak. Nama dia tak apa sedap sikit, tapi dia sedap bila makan. Okey, itu adalah minyak proses, dapatkan minyak nyo biasa, minyak kelapa biasa. Tapi minyak kelapa dara dia jadi mahal sebab kita tak guna proses pemanasan. Kita dapatkan isi rong nyo ataupun kelapa tu, kita peram selama
10 hingga 14 hari. Lepas tu kita presskan dia. Dia panggil cold press. Tak ada guna benda-benda panas langsung. Sebab tu minyak kelapa darah dia mahal. Payuh nak buatnya. Dan dia berasa tengit sedikit. Tengit tak? Tengit ni macam mana nak bayangkan? Tengit ni boleh dibayangkan oleh hanya orang yang biasa. So, payuh nak kata tengit tu macam mana. Dia rasa tengit sikit. So minyak kelapa darah orang minum direct. Sama macam minyak zaitun boleh minum direct. Antara kapsul minyak nyo ataupun minyak kelapa darah dengan kapsul minyak zaitun, the best is still ambil yang original. Minum minyak dia. Nak minum santan pun tak apa. Boleh je minum santan. Setiap pagi 1 mug santan segar. Cuba cek kolesterol selepas 1 bulan. Bandingkan dengan orang yang tak buat langsung. Tak, kita tak akan dapat tinggi kolesterol kita. Ada beberapa kajian di Universiti Harvard University dekat luar negara, orang yang mengamalkan setiap pagi minum santan kelapa segar setiap pagi, kolesterol dia rendah aja bandingkan dengan orang yang biasa-biasa. Dia cara masakan dia yang penting. Santan dan kita panaskan macam mana. Orang minum segar tu tak ada masalah. Okey. Dan minyak, dan macam mana kita buat nasi lemak? Hari ni kita akan ajar cara macam mana untuk buat nasi lemak yang sedap. Resepi. Cara yang paling mudah adalah kita pakai nasi biasa saja. Tak payahlah nak ke basmati pun basmati lah. Tapi cara biasa sahaja. Selepas kalau kita pakai dapur letrek itu, jetak tau. Jetak. Dapur biasa jangan tunggu jetak sampai sudah. Dapur letrek biasa jetak. Supaya jetak, masa tu kita tuangkan minyak. Kita gaul minyak. Kalau kita pakai minyak kelapa darah, kita pakai masak nasi macam nasi biasa tadi. Hujung tu bila jetak tu, dan baru kita gaulkan nasi tu dengan minyak. Sama ada minyak, the best is still minyak kelapa darah. Lepas tu kita tutup balik semula. Kita akan rasa dia punya lemak dia lebih daripada kita guna santan biasa. Sebab saya try tu. Okey, cuba insya-Allah. Okey. So minyak yang paling bagus tu minyak yang saya beritahu tadi, minyak sayur-sayuran, sama ada minyak corn oil, canola, minyak jagung, minyak bunga matahari, itu adalah minyak sayur-sayuran. Minyak sayur-sayuran paling banyak omega 6. Kita dimomokkan sama dengan minyak daripada tanah, minyak daripada tanah tu minyak petrol, minyak daripada kacang tanah, sama. Minyak daripada dia panggil vegetable oil, secara umumnya tak berapa bagus dibandingkan minyak-minyak yang seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan juga minyak zaitun.